Bismillahirrahmanirrahim. Testing. Boleh dengar tak suara? Boleh. Okay, boleh dengar suara nak ke? Testing suara. Bismillah. Boleh. Okay, Auzubillahiminasyaitanirrajim. Kita mulai. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada semua yang hadir pada malam ni. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan bersama-sama pada malam ini dalam Usrah Wanita di bawah anjuran Wanita Isma Seremban. Jadi pada hari ini kita akan bersama dengan Ustazah Jamiah. Ahlan Ustazah. Okay, insyaAllah Ustazah akan berkongsi tentang wanita dan korban. Jadi sedikitlah. So bila ibadah korban kita ni? So tak lama dah. InsyaAllah kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha pada 20 Julai. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya korban ataupun udhiyah dalam bahasa Arab ni dia bermaksud sembelih haiwan tertentu yang tertentu jenisnya lah, sama ada unta, lembu, biri-biri dan kambing pada hari raya haji, iaitu pada 10 Zulhijjah, dan pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan tujuannya adalah untuk kita bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dan firman Allah surah Al-Kautsar ayat yang kedua, Fasholli lirabbika wanhar, maka diri kena solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apa kaitan ibadah korban ni dengan wanita? Jadi kita sama-sama memperdengarkan apa tajuk kita pada malam ni. Tanpa membuang masa, saya persilakan ceramah kita pada malam ini, iaitu Ustazah Jamiah. Kita teruskanlah. Boleh Ustazah kita teruskan? Okey. Nongah. Ya. Boleh tafadhal mashkura. Dengar insya-Allah. Okey. Jazakumullah khairal jazak. Diucapkan kepada pengurusi majlis kita pada malam ini, Ustazah Lubabah Syekh Mohsin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawli fayattabi'una ahsanah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita dah masuk pertengahan bulan Zulqa'dah. Jadi hari ini masuk 17 bulan 17 Zulqa'dah. Jadi insya-Allah lebih kurang 2 minggu lagi kan? 2 minggu lagi kita akan masuk pada bulan Zulhijjah. Jadi sekejap nak share. Okey. Nampak slide ni. Okey. Apakah kan? Jadi kita sebenarnya setiap tahun kita melalui musim haji ni kan. Setiap tahun kita melepasi bulan Zulhijjah ni dengan bermacam-macam amalan yang kita buatlah. Ada juga di kalangan kita yang tak sedar pun. Kan bulan Zulhijjah ni datang, saudara-saudara kalau dulu orang dah wukuf di Arafah baru tersedar.
Jadi ramai di kalangan kita yang tak berapa mengambil endah sangat tentang kedatangan bulan Zulhijjah ni, kecuali ialah kalau anak kecil-kecil dulu, raya yang paling meriah sekali ialah raya puasa. Kalau raya haji tu ialah orang yang pergi haji. Itu maklumat yang dibagi oleh orang tua-tua dulu pada anak lah. Mungkin anak-anak generasi ni tak dengar lah benda macam tu kan. Jadi raya haji ni ialah orang yang dah pergi haji. Jadi siapa yang tak pergi haji tak payah sambut lah. Tu sebabnya kita tengok di Negeri Sembilan ni raya haji tak meriah sangat. Kecuali semenjak 2 menjak ni lah, dengan meriahnya kefahaman masyarakat, ramainya asatizah balik daripada Timur Tengah, kongsi pengalaman, ilmu dan sebagainya. Jadi masyarakat dah semakin celik. Amalan apakah yang terbaik yang perlu dibuat dalam bulan Zulhijjah. Bukan sekadar haji saja kan. Jadi kita tengok Jadi kita tak nak lah 2 minggu lagi apakah bulan Zulhijjah yang kita nak masuk ni. Mudah-mudahan selepas pertemuan kita lebih kurang sejam pada malam ni, pandangan kita tentang bulan Zulhijjah ni tak samalah macam sebelum-sebelum ni. Mungkin kita akan melihat dengan pandangan yang lebih luas dan semangat untuk beribadah. Okey. Apakah amalan terbaik di samping kita sebagai wanita, apakah amalan yang kita nak kejar dalam bulan Zulhijjah? Kita tengok amalan terbaik 10 awal Zulhijjah. Okay. Kita tengok dalam hadis kan, mal amal fi ayyamil ashri afdal min al amal ma min amal fil ayyamil ashri afdal min al amali fi hadhihi qalu wala jihad qala wala jihad fi sabilik wala jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita bahawa 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah ini memberi pahala yang lebih besar daripada jihad fisabilillah. Daripada hadis yang baru saya bacakan tadi. Maksud hadis itu, tiada amalan yang dilakukan pada hari lain yang lebih baik daripada amalan pada 10 awal hari ini. Jadi sahabat bertanya, walaupun jihad Rasulullah, baginda menjawab, walaupun jihad, kecuali jika seseorang itu keluar berjihad, telah berkorban hartanya, jiwanya, sehingga tak ada apa lagi dah. Itu baru menyamai amalan 10 awal Zulhijjah ini. Jadi maknanya 10 awal Zulhijjah ni ialah hari yang lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Okey. Kita tengok lagi Okey, mengapa 10 hari pertama Zulhijjah ini lebih baik daripada jihad? Kita tengok pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Secara zahirnya, sebab yang menjadikan 10 akhir Zulhijjah ini lebih utama adalah kerana 10 hari yang menghimpunkan semua amal dalam Islam, iaitu solat, puasa, sedekah dan haji. Jadi himpunan amalan-amalan ini tidak ada pada hari-hari lain dan tidak ada pada bulan-bulan lain. Host boleh ke alih gambar kita di topi ni, alih supaya tak tutup slide? Boleh ke? Sebab dia nak baca slide ni kan. Boleh alih kita punya gambar ni ke setting komputer masing-masing ni? Setting komputer masing-masing. Yeah. Boleh minimize. Komentar ni memang jenis-jenis yang tak boleh. Tak boleh alih Oh boleh alih. Boleh. Okey.
Okey, boleh alih. Okey. Maknanya pada 10 awal Zulhijjah ini semua amalan ini terkumpul. Solat, puasa, sedekah, haji, korban semua ada pada 10 awal Zulhijjah ni. Sedangkan hari-hari lain macam hari ni menada kan. Jadi kita tak samalah dengan hari-hari biasa. Dengan sebab itu Rasulullah SAW mengangkat hari-hari 10 awal ini sebagai hari yang terbaik dalam setahun. Sabda Rasulullah SAW, afdalu ayyamid dunya yaumul ashri. Sebaik-baik hari dalam dunia ini adalah 10 hari ini. Hari ini ni maksudnya 10 hari awal Zulhijjah. 1 hingga 10 Zulhijjah lah. Sehingga atas dasar inilah Imam Ibn Taymiyah menganggap 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lebih utama daripada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Ini pendapat Ibn Taymiyah. Okay, ya. Seterusnya. Jadi kita tengok Rasulullah SAW telah meletakkan hari ini sebagai hari yang mesti dimanfaatkan. Digunakan sebaik-baiknya untuk mempertingkatkan amalan harian kita. Kerana baginda melihat sebagai hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok dalam hadis Rasulullah SAW, "Ma min ayyam a'zam indallahi subhanahu wa la ahabba ilaihi al-amal fihin min hadhil ayyamil ashri fa'aksiru fihinna at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Maksudnya tidak ada hari yang lebih besar di sisi Allah dan tidak ada hari yang lebih disayangi oleh Allah supaya kita beramal di dalamnya melainkan 10 hari ini. Jadi apa yang perlu dibuat? Maka perbanyakkanlah tahlil. Tahlil ni zikir la ilaha illallah, takbir. Sebut takbir Allahu Akbar kan, Allahu Akbar. Dan juga tahmid dan zikir alhamdulillah. Jadi maksudnya kalau hari-hari biasa kita berzikir tahlil ni seminggu sekali contohnya kan, ketika tahlil malam Jumaat barulah kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi pada awal 10 Zulhijjah ni, awal 1 hingga 10 Zulhijjah ni kita digalakkan oleh Rasulullah mempertingkatkan. Banyak kan? Maknanya kalau sebelum ni seminggu sekali, maka selepas ini setiap hari awal Zulhijjah sampai hari yang ke-10, sampai hari tasyrik dan sebagainya, kita sentiasa hari-hari bertahlil, hari-hari takbir, hari-hari tahmid. Kalau sebelum ni kita sebut alhamdulillah dengan Allahu Akbar tu lepas solat je kan, 3 kali je, mungkin kita pertingkatkan setiap waktu. Di waktu yang lain luar pada solat kita banyakkan dengan zikir, tahlil, takbir dan tahmid ini. Okay. Jadi apakah amalan yang sangat disuruh oleh Rasulullah SAW untuk kita perbanyakkan? Ataupun apakah amalan yang ada pada bulan Zulhijjah ini? Yang ada juga yang tak ada pada bulan-bulan lain dan tidak ada pada hari-hari lain. Okey, kita tengok. Yang pertama haji. Sudah tentulah haji hanya ada pada 10 Zulhijjah sahaja kan. Pada bulan Zulhijjah ni sahaja ada amalan haji. Ada manasik haji kan. Jadi bulan-bulan haji bermula daripada bulan Syawal. Tapi bulan Zulhijjah ini adalah kemuncak haji, iaitu 9 hari bulan wukuf di Arafah. Kemudian 10 tu hari raya haji. Jadi sebelum tu banyaklah amalan-amalan haji yang dilaksanakan oleh orang-orang yang menunaikan haji di Tanah Suci Makkah. Jadi haji ini tidak ada pada bulan lain ya tuan-tuan dan puan-puan, hanya ada pada bulan Zulhijjah saja. Yang kedua puasa.
sangat digalakkan kita berpuasa. Kerana Nabi SAW sama Nabi SAW berpuasa 9 hari. Tis'u min Zulhijjah. Nabi berpuasa 9 hari daripada bulan Zulhijjah. Nabi berpuasa 9 hari pada bulan Zulhijjah. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nabi berpuasa. Ini adalah sunnah fi'liyah Nabi SAW, iaitu sunnah yang diamalkan oleh Nabi SAW untuk kita tiru. Jadi inilah dalil kenapa disunatkan kita berpuasa pada awal Zulhijjah ini, sebab Nabi buat. Dan yang paling afdal, tuan-tuan dan puan sekalian, ialah pada hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah. Ini adalah kemuncak puasa. Sekiranya kita terlupa, tak ingat, sibuk kan, tak sempat nak berpuasa pada 1 hingga 8 Zulhijjah, paling kurangnya kita berpuasa pada 9 Zulhijjah, iaitu hari Arafah. Jadi disunatkan juga hari yang ke-8 itu pun ialah termasuklah hari Tarwiyah. Dinamakan sebagai hari Tarwiyah pun digalakkanlah 2 tu yang afdal. Tapi yang paling utamanya ialah 9 Zulhijjah. Jadi jangan kalau awal Muharram pun macam tu 10 awal Muharram pun termasuk juga dalam antara disunatkan berpuasa, disebabkan ia juga sebagai bulan haram dan ia juga adalah kelebihannya lebih kurang seperti awal Zulhijjah ini. Itu puasa. Jadi jangan kita terlepas. Kelebihan puasa pada awal Zulhijjah ini tentulah tidak sama kan. Tidak sama dengan berpuasa pada bulan Safar. Tak sama berpuasa pada bulan katalah bulan Syawal dengan kelebihan Syawalnya. Tak sama dengan berpuasa pada bulan-bulan yang lain-lain tu. Ini kelebihan berpuasa pada bulan Zulhijjah. Sebab antaranya ialah dia adalah bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang diharamkan berperang kan, iaitu ada 4 bulan kan. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram dan juga Rajab. Jadi antara digalakkan tu antaranya ialah inilah sebab dia bulan haram. Kemudian apa amalan pada awal Zulhijjah ni lagi? Adanya Hari Raya Aidil Adha. Hari Raya Aidil Adha inilah kenapa dinamakan Aidil Adha. Adha ni apa dia? Adha ni sebab adanya sembelihan korban. Itu sebab hari raya ini dinamakan Hari Raya Korban. Juga ada juga diambil perkataan duha. Sebab sembelihan korban itu dilakukan selepas solat raya, iaitu waktu duha. Ada juga pendapat mengatakan begitu kan. Tapi yang paling utamanya ialah Hari Raya Aidil Adha ini sebab adanya korban. Okey. Amalan lain yang penting ataupun tidak ada pada bulan lain selain pada bulan Zulhijjah ini ialah korban. Jadi korban inilah yang sedang rancak kan. Sedang rancak kita macam-macam kan pihak-pihak tertentu yang bertungkus lumus, kempen, mengusahakan, membantu masyarakat agar dapat berkorban di masa pandemik ini. Kita tak boleh nak buat di masjid-masjid dan surau seperti biasa, di sekolah-sekolah seperti biasa. Tapi ada orang-orang yang jemaah-jemaah, sukarelawan, NGO yang bertungkus lumus untuk memudahkan kita, memudahkan masyarakat agar dapat melaksanakan ibadah korban ini dengan mudah dengan mereka berusaha untuk menguruskannya. Okey, korban nampak tak tu? Gambar apa tu? Comel ya kan? Comel ya. Kambing-kambing. Kambing ke? Ni lembu ni.
pasrah lembu ni menunggu kan. Dah siap dah bertindik dah tu telinga itu kan. Dah ada nombor dah. Nunggu masa je. Jadi haiwan-haiwan ini untuk dikorbankan. Okey. Jadi hukum korban ni ialah sunat muakkadah. Jadi siapa yang bernazar jadi wajib. Jadi agihannya 1/3 untuk dirinya, 1/3 untuk kerabat, rakan, jiran, 1/3 untuk fakir miskin. Ini agihan daging korban. Dia tak sama caranya korban ni dia berbeza sikit dengan akikah. Kalau korban bagi daging mentah. Tapi kalau akikah disunatkan masak Itu bezalah. Jadi sebenarnya korban ni saya tak nak ulas panjang lah sebab kita tajuk ni hukum fiqh ni insya-Allah boleh kita tengok kat TV kan, kat mana-mana lah di YouTube banyak. Okey, kita tengok kat sini hikmah korban Jadi setiap tahun alhamdulillah, jadi kita jangan terlepas. Hikmah korban ni sangat banyak. Sebenarnya kalau diceritakan hikmah, nak dicungkil fadilat, dicungkil kelebihan, kehebatan, apakah ibrah, pengajaran daripada amalan ini, sampai hari kiamat pun sebenarnya sentiasa ada saja ibrah dan pengajaran yang boleh diambil. Sebab ibadah ini adalah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, difardukan kepada umat Islam. Sudah tentulah di sana ada hikmah. Dan hikmah itu sangatlah terbatas akal dan kemampuan manusia untuk mencungkilnya. Jadi selagi ada amalan itu, jadi hikmahnya tetaplah ada. Pengajaran dan ibrahnya tetaplah akan dapat dirasai oleh umat Islam yang melaksanakan ibadah ini. Okey, setakat macam mana ibadah korban yang telah dilakukan oleh masyarakat kita di Malaysia, oleh ibu-ibu, oleh wanita-wanita di Malaysia, macam mana setakat ni? Okey, dah baik, bagus kan? Dah ramai dah ibu-ibu, wanita-wanita yang berkorban. Ada berkorban di Kemboja, di Afrika, di Bangladesh dan di merata dunia lah, di Sri Lanka, India dan sebagainya. Bagus. Cumanya perlu dipertingkatkan lagi dari sudut kefahaman, dari sudut penghayatan. Bukan sekadar nak dapat pahala. Nak dapat pahala kan. Setakat ni kita ni masyarakat akan teruja nak melakukan ibadah apa sahaja kalau donga akan dapat pahala je macam ni. Dia akan jadi tunggangan kita di akhirat nanti. Maka dihapuskan dosa-dosa. Maka Allah akan mengangkat pahala itu terus ke langit sebelum lagi darah itu jatuh ke bumi. Itu adalah pahala ibadah, nilai ibadah yang selalunya masyarakat kita suka kan. Tak nafikan, tetapi kita kena luaskan lagi kefahaman penghayatan masyarakat supaya dia nampak bahawa hikmah korban ni melangkaui dakwah, sempadan, ukhuwah, silaturahim, dia jadi syiar pada agama, menegakkan akidah. Itu yang lebih penting dia lebih utama supaya masyarakat kita ni dia sebab bukan apa, selepas daripada korban dia tak nampak dakwah dah. Kita tak nak macam tu. Selepas korban habis Zulhijjah, masyarakat kita tak rasai silaturahim. Tak rasakan saudara di Palestin itu sebagai masalah akidah, masalah saudara kita, masalah ukhuwah. Tak rasa masalah kemungkaran yang berlaku ini ialah masalah perlunya dakwah. Jadi ini yang kita tak nak Jadi kita tak nak korban tu sekadar habis one off je kan, kita tak macam tu. Jadi apakah di antara perkara penting lah yang besar yang ingin saya sentuh sikit saja pada malam ini. Sebenarnya banyak lagi kisah-kisah. Bila kita baca sirah ni kan, bila kita kisah-kisah para nabi, para anbiya ni sangat seronok baca. Mungkin kita wanita, usrah wanita mungkin boleh buat slot Qisasul Anbiya, kisah para nabi selepas ini dalam slot sirah.
Sebab kisah-kisah ni sangat perlu kita ulang, kita baca, kita pendengarkan. Sebab banyak yang lost kan, banyak cerita-cerita yang kita tak tahu. Okey, yang pertama, apakah antara hikmah perkara penting dalam korban ni sendiri, iaitu yang pertama mengenang pengorbanan besar Nabi Muhammad keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ni yang kalau kita nak tahu, dia bukan sekadar masa korban ni nama dia naik kita kena tahu bahawa Nabi Ibrahim ni digelar sebagai Abul Anbiya. Bapa nabi-nabi. Kenapa tu? Daripada Nabi Ibrahim inilah. Nabi Ibrahim ni dia jadi bapa nabi-nabi. Walaupun dia mendapat anak sangatlah lewat. Maknanya dah jadi atuk dah, umur 86 tahun barulah Allah kurniakan dia Ismail. 86 tahun atuk lah tu kan. Sampai dia sendiri pun tak percaya dengan berita gembira itu. Dan selepas 13 tahun Ismail melalui Hajar, selepas 13 tahun barulah Sarah, isterinya Sarah yang dikahwini. Sarah ini ialah sepupu kepada Nabi Ibrahim, anak pakcik dia kan. Jadi Sarah ni sejak muda sampai umur 90 tahun. 90 tahun baru mengandungkan Ishak. Dan Nabi Ibrahim masa itu diriwayatkan, kalau kita tengok sama ada dalam kitab Qisasul Anbiya ataupun Al-Kamil fit Tarikh, ada cerita bahawa Nabi Ibrahim ni umur dia 100 tahun. 100 tahun baru dapat Ishak, anak yang kedua. Tetapi daripada Muhammad inilah, daripada Ismail inilah jadi keturunan Nabi Muhammad SAW. Daripada Ishak itulah akan lahirnya Nabi Yaqub, Nabi Yusuf dan sebagainya. Jadi sebab itu dinamakan, digelar Nabi Ibrahim ini sebagai Abul Anbiya. Jadi Nabi Ibrahim ni dia dah jadi Nabi sejak kecil. Keistimewaan je kalau kita dah tengok kan dalam surah Ibrahim, banyak surah dalam Al-Quran menceritakan bagaimana pertentangan Nabi Ibrahim. Yang pertama sekali, tengok ayat ni suratul An'am. Wa idh qala, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atantakhidhu asnaman alihah. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya. Siapa nama ayah Nabi Ibrahim? Azar. Ayah Nabi Ibrahim namanya Azar. Ayah, apakah kamu mengambil jadikan berhala ni sebagai Tuhan? Jadi aku melihat engkau dan kaum engkau sangatlah tersesat. Nabi Ibrahim cakap. Nabi Ibrahim menegur ayahnya yang menyembah berhala. Ayahnya dan kaumnya. Jadi nampak Jadi Nabi Ibrahim ni bukan sekadar menghadapi orang lain yang paling dekat sekali ayahnya sendiri. Ayahnya tu bukan sekadar penyembah berhala, malah bisnes pula. Ayah ialah yang buka kilang. Buka kilang mengukir berhala dan dijual. Bukan cancalang. Inilah yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim menegur ayahnya, wa qaumaka kan. Dan Nabi Ibrahim juga menegur juga kaum-kaum dia, masyarakat jiran-jiran tetangga yang lain tu kenapa menyembah berhala. Dan sebab inilah Nabi Ibrahim dimarahi oleh ayahnya. Ayah ni marah kan? Namanya orang tengah beribadah kan? Orang tengah khusyuk kan? Tengah tekun beribadah. Jadi ditegur, maka ayah dimarahkan. Okay, apa ayah dia cakap? Bismillahirrahmanirrahim. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Apa jawab ayah Nabi Ibrahim? Kalau kau tak berhenti kan mengutuk-ngutuk Tuhan aku ni kan,
Pi sana kan. Pi keluar jangan kacau. La arjumannak, balingkan dengan batu ni Kang. Maknanya marah sangat ayahnya. Dan ayahnya menghalau Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim mengganggu ibadah ayahnya. Jadi inilah dakwah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Kesungguhan dia, bayangkanlah kalau kita nak menghadapi ayah kita kan, kita pun tak sanggup kan. Tapi inilah yang dilalui oleh Nabi Ibrahim, bukan sekadar dakwah kepada orang tua, dakwah kepada orang kampung dan sampai kepada pemerintah iaitu Namrud kan. Kalau dalam kitab Qisasul Anbiya disebut Namrud dengan dal. Tapi kalau dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh disebut Namruz dengan zal. Dua-dua tu betul, sama ya kan. Jadi kalau kita dengar ceramah dekat YouTube ada ustaz-ustaz sebut Namruz, betul juga. Memang ada dalam kitab. Dua nama tu, dal dengan zal, dua-dua ada Jangan bergaduh pasal Namrud dengan Namruz. Jadi inilah di antara kehebatan anak muda kan. Anak muda ni termasuklah kita, ibu-ibu kan, yang muda-muda ni kan. Kehebatan anak muda ni iaitu Ibrahim alaihissalam. Kehebatan Nabi Ibrahim ni kita sebut nama dia 4 kali setiap kali solat, betul tak? Apa dia? Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dalam tahiyat akhir kita. Ini kehebatan Nabi Ibrahim. Kita sebut nama dia 4 kali setiap kali solat. Bayangkanlah kehebatannya. Itu sebabnya Nabi Ibrahim termasuk di kalangan Nabi Ulul Azmi. Sebab ujiannya menghadapi masyarakat dalam menegakkan dakwah ilallah sangatlah dahsyat. Bermula daripada kecil bagaimana cerita kita pernah dengar kan, bagaimana Nabi Ibrahim memusnahkan berhala. Penyembah-penyembah patung di kampung dia tu, di kapak-kapak kan, di kapak-kapak semua berhala tu, lepas tu disangkut kapak tu dokek berhala yang paling besar. Berhala paling besar tu ditinggal disangkut kapak tu kat situ, kat tangan tu kan. Lepas tu bila orang kata tanya dia, kau yang buat ni Ibrahim? Tanyalah yang besar tu kan. Alah yang tikun tu kan. Tanyalah yang besar tu. Jadi sebenarnya dia menyindir kan. Dia guna IQ. Kebat orang kata. Cuba tanya berhala yang besar tu, dia mesti tahu, takkanlah dia tak boleh cakap kan. Dia mesti nampak siapa yang buat. Sebenarnya dia menyindir kan. Tapi itulah fitrahnya musuh-musuh Allah ini, apabila dia kalah dengan otak, kalah debat, maka dia akan guna otot. Jadi dia akan guna kuasa lah. Bila macam ni dia tak boleh jawab, bila dah malu kan, memanglah batu tu kan, batu berhala mana boleh bercakap. Jadi bila dia malu, dia pun tangkap Ibrahim ni, tangkap kau hajar budak ni kan, macam itulah kau hajar Ibrahim ni. Itulah modal kan. Harrikuhu, bakar dia. Jadi Nabi Ibrahim ni ujiannya dibakar ya tuan-tuan dan puan-puan. Bukannya cancalang ujian, dibakar dalam api. Sehingga malaikat Jibril meniupkan kepada api tu, kulnar, katakanlah wahai nar, ya nar, kuni bardan, jadilah kau sejuk. Sejuk. Tojuk tak juga kan? Sejuk wasalaman, dan selamat, aman, harmoni, nyaman. Kalau sejuk saja kan boku pula kan, jadi frozen pula. Bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim keluar daripada api itu, daripada abu, daripada asap yang hancur tu dalam keadaan selamat. Jadi api tidak boleh membakar, pisau tidak boleh memotong, ikan yang memakan pun tak boleh memakan. Inilah dinamakan mukjizat. Jadi para nabi ini dikurniakan mukjizat untuk mendokong untuk membuktikan kebenaran dakwah yang dibawanya. Okey.
Itu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ni dia berkait nanti kisahnya seterusnya macam mana kan. Nabi Ibrahim ni berkait pula dengan cerita korban ni. Dan sebab Nabi Ibrahim ni lah sebenarnya yang akan melaksanakan korban ni. Okey. Yang kedua, keluarga je yang hebat ni ialah Hajar. Hajar alaihissalam banyak kisah Kalau kita tengok Qisasul Anbiya, dikatakan dia ni hamba kan. Hamba kepada Sarah. Dia raja yang kalau kita tengok diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, Raja Mesir yang cuba merampas Sarah daripada Ibrahim itu, bila dia gagal untuk menyentuh Sarah sebanyak 3 kali kan, akhirnya halau perempuan ni, dia katakan sebenarnya kamu membawa pada aku ni bukannya orang tapi syaitan. Bila dia tengok dia tak boleh sentuh Sarah, maka dia halau, suruh bawa keluar perempuan ni, dia kata, dan dia bagi hadiah Hajar. Jadi dalam riwayat yang lain, dalam mufassir lain, cerita Hajar ini adalah puteri Raja Mesir. Sebab kisah ini berlaku ketika Nabi Ibrahim daripada Babylon. Nabi Ibrahim hijrah selepas peristiwa dibakar, selepas tu dan seterusnya. Nabi Ibrahim kahwin semua dengan Sarah, kemudian dia hijrah. Dia hijrah ni lah dia pergi ke Mesir ni, dia pergi ke Mesir. Di Mesir ni lah dia jumpa raja yang zalim, raja yang pelik ni kan. Raja ni apa kejahatan, kepelikan raja ni? Dia ni suka isteri orang. Itu kepelikan raja ni. Jadi itulah antara kisah yang berlaku pada Nabi Ibrahim dan Sarah. Dan itu Hajar lah. Lepas tu dapat Hajar ni. Hajar ini adalah hadiah daripada raja. Tapi sebenarnya menurut kisah yang lain, Hajar ini adalah puteri Raja Mesir asalnya. Dia adik-beradik kepada putera Senusrat. Jadi ketika berlaku perang, raja lain, Fir'aun lain, ni Fir'aun sama Fir'aun kelahi, Hyksos menyerang Mesir dan membunuh Fir'aun ni. Fir'aun sama Fir'aun bergaduh dan Hajar ini ditawan. Putera raja itu dibunuh dan Hajar ditawan. Dan diberitakan kisah Hajar ini, raja ni sebenarnya dia nak juga memiliki Hajar ini, tapi tak boleh, seperti mana dia tak boleh menyentuh Sarah. Jadi sebenarnya Hajar ini puteri raja. Bukan seperti mana yang diceritakan oleh Israiliyat. Ini kita kena berhati-hati ya. Israiliyat ni dia lebih menceritakan, dia lebih pada Ishak. Dia lebih pada nak mengagung-agungkan Sarah. Sarah ni ibu kepada anaknya Ishak kan. Jadi orang Yahudi ni daripada keturunan Ishak. Jadi dia tak suka keturunan Ismail. Jadi dia cuba memburuk-burukkan Nabi Ismail dengan Hajar ni. Mengatakan Hajar ini ialah budak. Ada juga kita dengar kan, kadang ada penceramah-penceramah yang mengatakan Hajar ini adalah budak ni hamba lah, hamba yang hitam. Seorang hamba yang hitam. Sebenarnya tak betul dia sangatlah menghinakan lah. Sebenarnya tak ada pun riwayat mengatakan, dalam riwayat kitab-kitab tafsir kita mengatakan Hajar ini hamba yang hitam, wanita hitam, tak. Tapi itu adalah kisah yang diambil dari popularkan oleh ahli kitab yang diambil daripada Israiliyat. Jadi kita kena berhati-hati untuk menakal kisah. Sebab dia berkait dengan bagaimana orang Yahudi dia nak menghinakan bahawa Nabi SAW ini adalah keturunan hamba yang hina lah. Dia nak macam tu, point dia macam tu. Okey, itu pasal Hajar. Okey, macam mana cerita Hajar ni kan? Cerita Hajar ni kita tengoklah. Nampak tak padang pasir ya? Padang pasir. Cuba kita bayangkan kita kat sini kan. Apa yang ada kat sini. Jadi inilah kisah Hajar ya. Jadi Hajar ni kan, okey, kita undur balik
Apa kisah Hajar dalam Al-Quran kan? Bagaimana selepas Hajar melahirkan Ismail, selepas bertahun-tahun Nabi Ibrahim menunggu umur 86 tahun barulah dapat anak, dan Allah perintahkan Hajar ini dihantar ke satu lembah yang jauh. Kalau ikutkan kisah daripada ahli kitab iaitu Israiliyat, dia kata Hajar ini disingkirkan, dibuang. Sebenarnya bukan dibuang tapi adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya akan bangkitlah bangkit Nabi akhir zaman iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi yang berkah ini. Okey, tengok ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, sesungguhnya aku telah meletakkan anak keturunanku di satu lembah ghairi dzi zar'in. Okey. Ini kisahnya doa Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim berdoa ni apa kisah nak cerita sikit kan? Cerita sikit lah. Ada berapa minit lagi? 15 minit lagi. Ketika dihantar tu kan, antara sifat Hajar ini, okey, Nabi Ibrahim kata jom kita kena pindah. Kita pergi satu tompek. Dan Hajar ni satu contoh tauladan isteri yang sangat taat. Tak tanya suami ajak mau mendoreh. Pergi siap, jom kita nak pergi. Dalam keadaan dia lebih kurang anak tu lepas pantang lah, lebih kurang 2 bulan, 3 bulan macam tu anak kan. Jadi bersiap ala kadar, si air dalam kirbah ni bekas air dalam kulit tu memang cara orang Arab padang pasir untuk mengisi air Arab pada zaman tu. Untuk isi air, bawa bekas sikit, apa yang patut, sikitlah apa yang sekadarnya, naik unta dengan Nabi Ibrahim pergi ke padang pasir yang tandus ni. Padang pasir yang tandus ni. Ni padang pasir kan, contoh naik unta, jarak masa ni di Palestin okey, masa ini Hajar dan Nabi Ibrahim berada di Palestin. Jarak Palestin nak sampai ke Mekah ni kalau naik kuda yang paling laju sekali sebulan. Kuda paling laju, orang kayu kuda tak boleh berhenti kojap, sebulan baru sampai Mekah. Bayangkanlah Nabi Ibrahim bawa Hajar, anak kocik lagi, bawa berhenti berapa bulan tu. Tak ada cerita. Tapi mestilah lama kan. Sampai kat padang pasir macam ni yang tandus dan kosong ni, tak ada pokok, tak ada apa ni. Nabi Ibrahim kata, okey, aku nak tinggalkan Hajar, aku nak tinggalkan kau kat sini. Jadi Nabi Ibrahim pun berpaling nak balik ke Palestin. Agak-agak Hajar buat apa? Hajar diam ya ke? Tak jadi bila Nabi Ibrahim melangkah, Hajar kejar Nabi Ibrahim. Normal lah kan? Kalau kita normal lah. Kalau kita kat sini, siap lah, tak apa. Kita ada handphone. Boleh panggil Grab. Boleh panggil Maika, Maxim. Taksi pun banyak kan. Kita pun ada duit. Bayangkanlah Hajar. Nabi Ibrahim letakkan di padang pasir ni tak ada apa-apa. Pokok, tak ada haiwan, tak ada air, tak ada kemah, tak ada semua, tak ada. Hajar koja Nabi Ibrahim, kalau dalam kitab Qisasul Anbiya kata dia pegang baju Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, kenapa tinggalkan kami kat sini? Dia tanya itu 3 kali. Nabi Ibrahim tak jawab. Kenapa Nabi Ibrahim tak jawab? Nabi Ibrahim tak tahu jawapannya. Sebab itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Ibrahim diam je. Nabi Ibrahim diam, jadi Hajar tanya yang terakhir, soalan terakhir. Ni yang disebutkan dalam Quran kan. Allahu amaraka bihaza? Adakah Allah yang perintahkan kau
untuk hantar kami kat sini ni, letakkan kami kat sini ni? Baru Nabi Ibrahim jawab, na'am. Jadi bila dia tanya macam tu, dia kata Allah yang perintah. Okey. Barulah dia kata izan la yudayyuna. Kalau macam tu, pastilah Allah dia tidak akan membiarkan kami terlantar di sini. Dia tidak akan membiarkan. Ini kehebatan apa? Iman Hajar. Bila dia tahu itu perintah Allah, langsung tenang. Itu sebabnya perlunya kita ni iman yang kuat. Tak apa, nanti yang kita buat ulasan di akhir. Macam mana kehebatan Hajar, bila dia dengar je Allah yang perintah, langsung dia tenang. Okey? La yudayyuna. Dia tidak akan membiarkan kami. Okey, kemudian dia patah baliklah. Ibrahim pun terus balik ke Palestin. Bayangkanlah. Air dalam kirbah tu bukannya besar pun kan, kocik je. Jadi lama-lama habis. Kalau ada bawa roti pun lama-lama habis. Dan lama-lama susu pun koreng kan. Tompek panih macam tu. Panih padang pasir. Tu bila dah macam tu, tu yang lama-lama Ismail pun menangis kan. Ismail menangis. Tu yang Hajar pun nampak Fata Morgana kat sebelah Sanun, lari. Turun balik nampak kat sebelah Sanun pula, lari pula ke Sanun. Itu yang dilakukan oleh Hajar sebanyak 7 kali. Dan akhirnya dia dengar bunyi kan. Macam sah, macam bunyi macam tu. Macam bunyi. Kemudian dia berpaling, rupanya air dah terpancar dekat kaki Ismail. Dan dia nampak dia nampak Jibril kat situ. Jadi malaikat Jibril gunakan sayap dia kan untuk menggali air tu. Jadi itulah, jadi ada pendapat lah kan, ada kata tapak kaki Ismail, ada mengatakan bekas kuda Ibrahim, tapi banyak sahabat mengatakan itu adalah dikais oleh sayap Jibril. Maka Jibril yang menguis tanah tu supaya air terpancut daripada tanah. Jadi dia berlari. Zamzam. Zamzam ini adalah bahasa Kipti ya. Bukan bahasa Arab. Zamzam ini ialah bahasa Kipti sebab Hajar ini orang Kipti, orang Mesir. Jadi dia Zamzam ni kumpul. Zamzam ini adalah bahasa orang Mesir Kipti. Koptik lah kalau bahasa orang putih kan, Koptik. Jadi Zamzam. Jadi dia yang Zamzam. Kumpul. Dia buat macam tembok lah. Dia kaut-kaut tanah tu supaya air tu tak mengalir. Jadi itu usaha yang dibuat oleh Hajar. Jadi tak lama pada masa tu datanglah suku Jurhum. Suku Jurhum ni ialah daripada Yaman. Dia memang nomad, kerja dia memang berjalan. Dia membawa sekali dia punya berjalan tu bukan pakai camper van bawa satu rombongan dalam nomad dia tu, dalam kafilah dia tu, berkeluarga, bawa ayam, itik, piuk, belangor semua bawa kan, kambing semua bawa kan, lado semua, losong semua bawa. Banyak dan suku Jurhum ni dia memang mencari, dia nomad kan. Jadi dia nampak burung berpusing-pusing, berputar-putar di udara. Dia kata mesti ada air. Jadi bila dia suruh orang cari, beritahu ada seorang ibu wanita dengan bersama bayi kecil di tepi air. Jadi bila dia datang, dia minta izin, dia minta izin, kaum suku Jurhum ni minta izin, boleh tak dia orang duduk kat sini? Boleh, Hajar kata. Tapi air ni laisa alaikum bihaqqin. Air ni aku punyalah, Hajar khabar. Air ni kita orang punya. Okey, dia kata. Jadi Hajar dikenali sebagai pemilik kepada telaga Zamzam itu. Jadi bermulalah kehidupan. Jadi sesuai kita tengok sesuailah dengan doa Nabi Ibrahim ni. Nabi Ibrahim ni ketika dia dah jauh, dah tak nampak dah Hajar, dah tak nampak dia berhenti dekat satu tempat bermesaniah.
Saniyah nama tempat. Dia menghadap kepada Baitullah, menghadap pada Baitullah pada masa tu. Kemudian dia berdoa ni, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in. Ya Allah, sesungguhnya aku telah tinggalkan anakku, keturunanku di satu lembah yang tak ada apa-apa pun tumbuh. Ghairi dhi zar'in. Zi ni, zu ni kalau dalam bahasa Arab kan menunjukkan sangat mubalaghah. Zi ghairi dhi zar'in. Maknanya zi ni menunjukkan tak ada langsung tumbuh-tumbuhan. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang suci. Maknanya dekat situ foundation ataupun konkrit tapak Kaabah tu dah ada. Siapa yang bina Kaabah? Sebenarnya yang membina Kaabah adalah Nabi Adam. Tetapi telah musnah. Bila musnahnya? Antaranya ketika banjir Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika banjir yang menimpa Nabi Nuh dan kaum dia tu selama 40 hari. Bayangkan hujan turun daripada langit, air daripada bumi naik selama 40 hari. Jadi memusnahkan Kaabah yang dibina oleh Nabi Adam. Jadi dia pun tertimbus dalam pasir. Jadi tempat yang diletakkan, maknanya Allah perintahkan Nabi Ibrahim menghantar Hajar dan Ismail ini, itulah tapak Kaabah yang sebenarnya. Kat situ kan ada air Zam-Zam kan? Situlah tapak Kaabah yang asal. Okey. Supaya apa? Rabbana liyuqimus solah. Ya Allah, supaya mereka boleh mendirikan solat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati nurani manusia di mana-mana pun ya Allah suka dan cenderung kepada mereka. Jadi ramailah yang orang datang dan suka nak duduk situ, suka nak menolong, suka nak memakmurkan kawasan itu. Warzuqhum minas samarati la'allakum yashkurun. Kurniakanlah mereka ya Allah daripada buah-buahan, mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini adalah doa Nabi Ibrahim untuk menjadikan Mekah itu sebagai bumi yang subur. Walaupun pada asalnya ialah padang pasir yang tandus. Kalau kita tahu, tengok kan cerita Mekah ini dia adalah lembah yang diapit oleh 2 jabal. Bukit ke gunung? Jabal Abu Qubais dengan Jabal Abi Sauda. Abi Qubais dengan Jabal Sauda. Ada 2. Jadi dia lembah tengah-tengah tu memang batu saja. Tapi Nabi Ibrahim berdoa pada Allah dengan meletakkan zuriatnya, isteri dan anaknya di situ, iaitu Ismail dan Hajar, dan jadilah orang suka nak datang. Jadi sekarang ni kita semua suka nak datang kan. Sampai hari kiamat, orang semua suka nak pergi Mekah, suka nak pergi haji, suka nak pergi umrah, suka nak shopping, suka nak beli kurma. Walaupun ada kurma kat sini kan, tak sama dengan kurma Mekah. Walaupun ada kacang pistasio di sini, tak sama dengan pistasio di Mekah. Walaupun minyak wangi ada di sini, tak sama dengan minyak wangi yang ada di Mekah. Lain. Jadi kecenderungan manusia yang suka pergi Mekah ni, ini adalah hasil doa Nabi Ibrahim AS. Jadi jadilah Mekah itu sekarang ni begitu makmur, jadi tumpuan manusia, dan sebab ada ni ibadah haji yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Zulhijjah ini. Itu sebabnya kita tengok banyak kan ibadah-ibadah haji ni adalah daripada kisah-kisah yang dialami ketika nak korban kan. Okey. Kemudian tu bila ni cerita masa ni sikit lagi. Okey. Kemudian kita tengok pula. Kita tengok bila selepas umur Hajar, bukan,
Selepas beberapa tahun, agak-agak umur Nabi Ismail ni boleh apa? Boleh menolong untuk cari balaghas sa'ya, istilah dalam ayat ni kan. Dah umur yang sampai dah boleh menolong kerja-kerja, cari rezeki, lebih kurang umur 10 tahun, 11 tahun. Jadi turunlah perintah supaya disembelih kan. Nabi Ibrahim bermimpi supaya Nabi Ismail disembelih. Bayangkanlah kan, dah lah anak tu je seorang kan. Suruh sembelih pula. Masa ni, umur ni, masa tu Ishak belum lahir. Ketika ini Nabi Ibrahim hanya ada anak Ismail saja. Belum ada Ishak lagi. Ishak lahir 13 tahun selepas Ismail dilahirkan. Jadi masa perintah ini belum lagi belum lahir Ishak lagi. Ni anak seorang. Tapi disuruh pula sembelih. Tapi ialah dua-dua Nabi kan. Nabi Ibrahim, Nabi, Ismail pun Nabi. Jadi sudah tentulah ketaatan pada perintah Allah SWT itu memang tak dapatlah disangkal lagi. Bagaimana pasrahnya kedua-dua insan soleh ini, begitu juga ibunya Hajar kan. Kalau kita dengarlah kan, cuba kan, ayah zaman ni kan, ayah mimpi kau nak suruh kena semoleh kan. Agak-agak canak-canak anak kita lagi kan. Telefon polis kan. Jadi kalau kita tahu kan memang gila ayah ni kan. Dia tak samalah dengan Nabi Ibrahim ni. Ini adalah wahyu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi apa yang berlaku? Jadi tak jadilah disemoleh kan. Tapi itulah nak kata tadi, antara mukjizatnya, jadi Nabi Ismail ni dah dibaringkan pisau tu dah ada dah kat ni, kat leher ni. Dah terasa sejuknya pisau tu kat leher. Pasrahnya Nabi Ibrahim ni memang betul-betul nak semoleh, bukan nak acah-acah kan. Bukannya ada kamera rakaman pun kan. Memang betul-betul ni memang ikhlas betul-betul lillahi ta'ala. Memang dah pisau tu dah sampai ke leher kan. Jadi digantikan dengan kibas Kibas tu warna merah. Bulu je warna merah. Mata je tu hitam kan. Macam itulah dalam riwayat mengatakan. Jadi itulah ibadah korban yang pengorbanan yang dibuat oleh Sri Hajar ini untuk kita ambil kan, supaya kita berkorban sikit. Inilah sejarah korban. Okay, kita tengok Hajar apa pengorbanan Siti Hajar untuk diteladani. Okay, masa pun dah pukul 10. Pengorbanan Siti Hajar apa? Pengorbanan ni kan sebagai ibu, sebagai isteri yang pertama sekali ditinggalkan di padang pasir tadi kan. Itu sebabnya kita ni ada tak suami kita tinggalkan kita? Tak ada kan. Kalau tinggal pun tinggal kat mana? Tertinggal bas sehingga ke tepi. Tak apa, boleh naik ke tepi lain kan. Tertinggal apa? Tertinggal kat Kodai, terlupa, balik. Tak apa, kita boleh naik kereta lain. Ini ditinggalkan di padang pasir. Macam mana pasrahnya dia kan. Kemudian bekal sikit. Kita sekarang ni di PKP kan. Tu sebabnya ujian ni. Kita beritahu orang tu diuji, sakit dan sebagainya. Jadi kita tengoklah macam Hajar ni kan. Ditinggalkan tu tak ada boreh tu kan. Boreh tak ada, topung tak ada. Bawang jauh sekali, daging jangan haraplah. Bayangkanlah. Tapi macam mana, itulah deh. Isteri yang sangat-sangat soleha. Kemudian baru lepas pantang kan. Macam mana kita boleh agak Hajar ni baru lepas pantang? Sebab kita daripada kisah yang kita baca, Ismail tu dia melontang ni kan. Dia tak boleh balik lagi. Dia tak boleh menyarap lagi. Kocik lah. Maknanya baru lepas pantang. Maknanya dalam 2 bulan, 3 bulan. Baru lepas 3 bulan kot. Jadi 2 bulan bayi belum menyarap lagi. Paling awal pun mungkin 3 bulan menyarap. Jadi memang sangat
kecil. Jadi Ismail tu dia hanya mengais-ngais kaki saja. Dia tak roti menyarap lagi. Itu agakkan kepada umur Hajar yang baru lepas bersalin kan, ditinggalkan. Jadi apakah yang kita boleh ambil lah teladan? Yang pertama, baik sangka ya, baik sangka. Baik sangka pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Baik sangka pada suami, dan tengok suami kita tu. Kalau suami kita tu soleh, dia ada suruh apa-apa, perintahkan apa-apa, suami kita ni memang kita tahu memang soleh, solat tak tinggal, dia suruh tu pula benda-benda baik. Jadi kita kena baik sangka lah dengan suami kita. Kadang suami kita tak cakap kan, tak semua benda dia nak cerita dengan kita. Dia suruh ataupun dia larang, kita baik sangka lah pada suami. Ni yang dibuat oleh Hajar kan. Dia tak ada pun nak soal jawab banyak-banyak. Ikut dia Nabi Ibrahim sampailah kat tanah padang pasir tu. Bila Nabi Ibrahim pusing, baru dia tanya. Sebab polik kan. Jadi kita pun macam tu. Kalau suami kita selagi tak polik, kita baik sangka je lah. Okay. Yang kedua, tawakal. Tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tawakal ni memang bukti ya. Memang dianjurkan, bukti akidah lah. Di samping berusaha. Tu sebabnya dia sa'i kan. Sa'i, usaha dulu. Apa makna sa'i? Sa'i ni ialah berlari anak, berlari sana. Bukan. Sa'i ni maksudnya usaha. Usaha dulu cari air tu. Jadi hasil tawakal tu barulah Allah anugerahkan Zamzam. Zamzam kepada Aisyah pula alhamdulillah. Hajar dan Ismail. Jadi kita ni dalam kehidupan kita ni macam itulah. Kita kena usaha sedaya mungkin dalam PKP ni kan. Apa yang kita boleh buat. Allah bagi banyak di kalangan kita ni mungkin terpaksa berhenti kerja kan. Ada kepakaran, Allah bagi kelebihan, boleh buat nasi lomak, jual nasi lomak. Pandai buat kuih, boleh jual kuih. Pandai buat roti, boleh jual roti. Alhamdulillah, maknanya kita masih lagi boleh dibuka, boleh jual delivery kan, hantar rumah ke rumah. Yang itu masih boleh lagi. Jadi sebenarnya kita tak boleh bertawakal bersorah ya kan. Kenapa macam ni, bila lah nak habis ni, bila lah nak habis PKP ni, COVID ni. Kalau kita menyesali nasib, tidak redha, tidak bersangka baik dengan Allah SWT, sedangkan ujian ini adalah daripada Allah SWT. Jadi macam manalah kita nak dapat hasilnya seperti Hajar ini. Hajar ni tawakal, usaha, Allah kurniakan telaga Zamzam kan, yang tak pernah kering sampai sekarang. Telaga Zamzam ni ya. Dan air yang terbaik di atas muka bumi. Okay. Yang seterusnya sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sabar ni ialah menahan diri ketika diuji. Menahan diri daripada kita meratap, menahan diri daripada kita memaki, menahan diri daripada kita sumpah seranah. Kadang-kadang kita ni dah habis sumpah seranah keluar dah kan. Dah selesai dah maki-maki dah. Ni sabarlah ni. Bukan macam tu. Sabar ni ialah ketika awal-awal diuji. Inda sodamatil ula. Ketika mula-mula peristiwa tu berlaku, tengok reaksi kita masa tu. Kalau kita boleh bertahan, tahan diri kita ni, tahan kemarahan, tahan gejolak jiwa ni nak mengamuk dan semua tu, itulah sabar. Innama yuwaffas sabiruna inda rabbihim bighairi hisab. Sesungguhnya Allah mengurniakan, mencukupkan orang-orang yang sabar itu di sisinya bighairi hisab, tanpa hisab, unlimited. Tu pahala orang sabar, unlimited. Dan sabar ni adalah puncak akhlak. Akhlak yang tertinggi sekali ialah sabar. Okay. Seterusnya ialah takwa. Ini antara pengorbanan ataupun teladan yang ditunjukkan oleh Hajar. Takwa.
merasakan Allah selalu ada. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja berada. Waktu susah, waktu senang, waktu sakit, waktu gembira. Jangan kita rasa masa kita happy, masa senang, masa duit banyak, kita rasa lah kan Allah ada. Ataupun sebaliknya. Ataupun masa senang tak ingat Allah Ta'ala. Masa sakit, susah, payah, baru nak ingat Allah Ta'ala. Okey lagi macam tu. Kan? Ni masalah ada orang senang pun tak ingat Allah Ta'ala. Masa susah, lagi tak ingat. Lagi tak caci maki Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Tak adil Allah Ta'ala ni. Dah lah sakit, payah, tak ada duit. Orang lain tu elok je. Tak ada apa semayang, tak ada pun buat ibadah apa-apa pun boleh je. Jadi, na'udzubillah min zalik. Jadi itu bukan sifat-sifat ataupun ciri-ciri orang bertakwa. Yang terakhir, iaitu melepaskan dunia dan melihat sesuatu dengan positif dan objektif. Dunia ini, semua ni akan kita tinggalkan. Jangan letakkan kat dunia ni dalam hati. Kan? Kalau sekadar tak dapat apa? Makanan sedap, tak kisah. Kan? Apa? Selipar hilang, tak ada lah nak simpan dalam hati. Kan? Kalau dunia ini sebenarnya, itulah namanya tak kisah pada dunia ni. Maknanya lepaskan, jangan gantungkan kehendak kita nak senang, nak mudah, nak kaya, nak memiliki itu, nak memiliki ini, nak pergi sana, nak pergi sini. Kita lepaskan itu dan kita terima semua apa yang berlaku ini zaman ni kan, dengan penuh positif, lapang dada. Itulah namanya zuhud. Zuhud ni bukannya kita tunjuk-tunjuk kita ni baju koyak rabak macam kita faham sebelum ni. Bukan. Zuhud ni maknanya kita tak meletakkan dunia ni jadi matlamat, jadi buruan, jadi target nak capai sampai bersusah payah, sampai tak solat duha, sampai tak ziarah orang, sampai tak melaksanakan dakwah, sampai tak berkorban, sampai tak peduli, sampai langgar halal haram, makan rasuah, rampas satu orang. Bukan macam itu. Jadi zuhud ni ialah kita ada dunia ni, kita mampu tapi kita tak nak pakai. Kita lebih utamakan harta kita untuk infak, untuk sedekah, untuk wakaf dan sebagainya. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya kisah pengorbanan ni banyak kan. Kalau nak cerita pasal korban ni, jadi mudah-mudahan kita masih ada berbaki berapa 2 minggu, 14 lagi 10, apa tu, lagi 3 minggu lah untuk korban kan. Jadi jangan lupa amal, kesimpulannya kita boleh tengok balik. Jangan lupa 1 Zulhijjah kita pulun beribadah, banyakkan sedekah macam biasa, maknanya tingkatkan lagi sedekah. Puasa jangan tinggal awal Zulhijjah, sebab puasa pada bulan haram tak sama dengan bulan halal. Bulan lain tu bulan halal lah. Jadi Zulhijjah ni bulan haram kan. Jadi puasa pada bulan haram, apatah lagi dikaitkan dengan hadis Nabi tadi dengan kelebihan 10 awal Zulhijjah, itulah tak sama dengan bulan-bulan lain kan. Jadi jangan tinggalkan puasa. Jadi korban, duit kita tu sekadar 300, 400 ringgit untuk satu bahagian, utamakanlah. Ambillah korban. Jangan kita ingat korban ni, dah saya dah korban dah. Bila? 5 tahun lebih. Jadi korban ni bukannya sekali ya. Maknanya dituntut kita ni berkorban sepanjang masa. Berkorban masa, berkorban tenaga, berkorban perasaan. Apa tadi yang berkorban perasaan, hajar Nabi Ibrahim kan. Ingat tak, dia orang tu tak ada perasaan ke? Nabi Ibrahim tak sedih ke? Sebenarnya ada riwayat mengatakan Nabi Ibrahim menangis. Ketika dia berpusing, dia tak nak tengok Hajar tu, dia menangis. Ada riwayat mengatakan macam tu.
Ingat dia tak korban perasaan ke? Tak sodih. Sodih. Begitu juga Hajar. Maknanya korban perasaan, korban duit, korban harta, korban tenaga, korban masa. Jadi sebenarnya untuk kesinambungan dakwah Islam ini, akidah ini kekal sampai hari kiamat, perlu pengorbanan kita semua sebagai wanita. Kalau kita tak berkorban, siapa lagi nak berkorban? Di samping berkorban haiwan setahun sekali ni, jadi pengorbanan yang lain-lain tu sangat-sangatlah dituntut demi mencapai redha Allah yang paling tinggilah, untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan juga meneladani ibunda kita Siti Hajar dan juga Ibrahim Al-Khalil alaihi salam, dan juga pengorbanan Nabi Ismail yang telah kita dengar kan. Jadi setakat itu sahaja, mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ni ada manfaatnya. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dikembalikan pada Ustazah Lubabah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah Jamiah di atas perkongsian pada malam ni. Kira apa? So kita dapat dengar satu kisah sejarah. Jadi bila sejarah ni, bila bercerita ni dia panjang lah. So itu yang sampai dah apa? Sampai 10 lebih Ustazah nak cerita kan. So so bagi siapa yang tak pernah tahu siapa Siti Hajar ni, so jadi malam ni untung kita dapat tahu kisah tentang Siti Hajar. Dan kita sebagai seorang wanita dan spesialis sebagai khusus di malam ni kita khusus wanita, jadi kisah ni berkaitan dengan wanita dan korban. Jadi wanita yang kita nak ambil role model dalam kisah ni adalah Siti Hajar. Jadi macam mana peranan Siti Hajar ni di dalam sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri. So kita contohi sebagai seorang, kalau ada anak sebagai anak perempuan kat sini, so kita ambil pedoman yang kita boleh ambil. Kita boleh letakkanlah apa yang kita capai daripada kisah yang kita dapat pada malam ini. Antaranya apa yang saya boleh simpulkan, antaranya bagaimana sikap tinggi Siti Hajar ni, bagaimana dia boleh berbaik sangka dengan suami dia. Kalau macam kita samalah, boleh berbaik sangka dengan suami. Kalau sebagai anak, berbaik sangka dengan ibu ayah kita. Contohnya kita dulu bila mak ayah suruh masuk asrama. Kenapa nak masuk asrama? Bukan kita yang nak kan, tapi mak ayah yang suruh. Tapi bila mak ayah suruh ni, ada hikmah dia supaya kita ni lebih berdikari. So bila mak ayah pergi tu, kalau kita ibaratkan macam tu, kalau Nabi Ibrahim ni dia tinggalkan Siti Hajar kat padang pasir. So mak ayah kita ni tinggalkan kita dekat asrama kan. Kalau nak bandingkan contoh ni lah. So macam mana kita sebagai seorang anak ditinggalkan oleh ayah kan, dan Siti Hajar ni ditinggalkan oleh isteri. So sama je perasaan dia. Dan itulah pengorbanannya kita semua kena lakukan, dan semua orang boleh korban. Dan bentuk pengorbanan yang semua orang lalui itu mungkin berbeza. Tambah lagi di musim PKP sekarang ni kan. So semua orang sedang berkorban, dan kita tahu ujian masing-masing itu berbeza. Jadi siapa yang berkemampuan bantu orang yang tidak berkemampuan. Kita tak tahu keluar kisah hampir bunuh diri. Rupanya ini jiran kita ni. Orang yang terdekat dengan kita kan. Kurang terjejas pendapatan. Ini dulu cikgu sekolah kita ni. So mungkin di antara orang-orang yang susah ni sebenarnya adalah orang yang sekeliling kita dia sebenarnya. Dan apakah peran dia sebagai orang yang kita boleh mampu buat, yang kita boleh mampu tolong. So setakat kemampuan kita lah. Kalau kita ni orang yang terlebih-lebih, orang yang lebih kita sebut, kalau lebih kaya ke Allah bagi kita anggap kita sebagai orang tengah lah. So bila mana Allah murahkan rezeki kita ni, so harta terlebih ke kan, banyak sangat duit, walaupun PKP ni tak kisah pun, tapi duit masih lagi beribu-ribu. So sebenarnya Allah menjadikan kita ni sebagai orang tengah untuk mensalurkan rezeki kepada orang lain.
Dan saya tertarik apa tadi tu, poin yang terakhir yang mana kita melepaskan dunia ni daripada kehidupan kita lah. Seperti mana doa Sayyidina Umar Al-Khattab, ya Allah jadikan dunia ni di dalam genggamanku, bukan di dalam hatiku. So faham maksudnya? Maksud mana Sayyidina Umar ni berdoa macam tu, jadikan dunia ni dalam genggaman. So dalam genggaman ni maksudnya apa? Kita boleh kontrol dunia ni, kita boleh kontrol kehendak kita boleh kontrol apa yang kita nak. So apa benda yang kita nak ni, keperluan ke kehendak? So kalau dulu kita belajar kan, kalau keperluan ni apa, kehendak ni apa, so belajar beza antara dua benda ni. So jadi kita kontrol kat dunia ni, ini keperluan ke kehendak? Nak rumah besar, keperluan ke kehendak? Nak rumah kecil tapi boleh bahagia kan, boleh bantu orang, boleh apa lagi, boleh masak untuk orang, tapi lebih bahagia macam tu. So teruskan. Dan sebenarnya kita kat dunia ni sementara je lah kan. Lebih lagi Allah uji kita dengan pandemik COVID-19 ni. Kita tak tahu siapa di antara kita ni Allah uji, tiba-tiba je orang terdekat meninggal sebabkan COVID ni. Dan kita sebagai seorang hamba Allah ambil kesempatan ini untuk kita beribadat sebanyak-banyaknya, supaya akhirnya kita ni tidak meninggal sebagai orang yang rugi, bahkan kita meninggal dalam husnul khatimah, meninggal dalam pengakhiran yang baik. Amin. Jadi wallahu alam. Saya tak buka majlis tadi kita tutup dengan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.